Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Ta'ala panjang kita dan kita sama-sama dapat menyambung kuliah kita daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Babu khalqi Adam alaihi salam. Bab penciptaan Adam alaihi salam. Jadi Adam merupakan makhluk yang terakhir dari jenis makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Sebelum ini Allah Ta'ala cipta arash, qalam. Kemudian Allah Ta'ala perintah qalam, tulis takdir. Kemudian Allah Ta'ala cipta langit. Dan di langit Allah Ta'ala letak malaikah, penciptaan malaikat. Kemudian Allah Ta'ala cipta bumi. Di bumi Allah Ta'ala cipta jin, yang kita telah bicarakan beberapa minggu tentang penciptaan jin. Kemudian setelah ribuan tahun jin dicipta, barulah Allah cipta Adam alaihi salam. Tentang penciptaan Adam ini Allah telah cerita dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul A'raf, suratul Baqarah, surah Al-Imran, suratul Nisa, suratul Hujurat, surah Taha, surah Kahfi, suratul Hijr, surah Isra, surah Sad, suratul An'am. Banyak sekali ya, tentang Allah cerita tentang penciptaan Adam melalui Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan mencipta di bumi seorang khalifah. Qalu, lalu malaikat berkata, adakah kamu akan cipta makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi dan akan menumpah darah, sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu dan menyucikan kamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah Ta'ala beritahu makhluk yang dia cipta ni akan jadi khalifah. Khalifah ni dengan dua makna. Pertama, khalifah dengan makna hidup berganti-ganti. Hidup berganti-ganti.
Jadi manusia yang Allah Ta'ala cipta ni, hidup dia berganti-ganti. Dia kita pun faham, hidup berganti-ganti ni lagu mana? Sebelum ni ayah kita hebat, ayah kita, orang kenal berlaku, ayah kita. Lepas tu ayah kita mati, pak kita pula lah ni. Orang kenal kita. Lepas tu kita mati, anak kita pula. Berarti hidup tu berganti-ganti. Jadi khalifah ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan cipta di bumi ni satu makhluk yang mana hidup dia berganti-ganti. Berarti tak ada orang kekal hidup atas dunia. Semua akan mati, dia tinggal anak dia. Kemudian anak dia pun akan mati, tinggal cucu. Cucu pun akan mati. Begitulah Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, khalifah ni makna dia mengurus. Mengurus bumi. Mentadbir bumi. Jadi hak mana lebih tepat dua-dua ni? Jadi khalifah yang makna hidup berganti-ganti lebih tepat lagi. Lebih tepat lagi sesuai dengan manusia yang Allah Ta'ala cipta. Itu satu yang Allah Ta'ala beritahu. Kemudian ayat yang kedua, inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan Isa, perumpamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam di sisi Allah, dia adalah sama. Allah Ta'ala cipta kedua-duanya daripada tanah. Summa qala lahu, kemudian Allah Ta'ala telah berfirman, kun, jadilah kamu, fayakun, kamu dia jadi. Jadi bapa? Sebab Isa ni pelik sikit, kelahiran dia pelik. Pelik daripada normal. Normal biasa manusia ni kena nikah dulu. Kemudian kena berlaku hubungan seks. Pancu air mani. Kemudian air mani ni berjumpa dengan sperma perempuan. Dalam uwari, dalam rahim, membentuk anak. Itu biasa. Tapi Isa tak. Isa ni tak ada laki-laki. Sentuh Maryam, ibu dia. Allah Ta'ala perintah malaikat campur direct ke rahim dia. Kemudian membentuk janin. Jadi semua Allah Ta'ala beritahu cuma satu saja. Samanya semua daripada tanah. Isa daripada tanah, Adam pun daripada tanah. Jadi unsur penciptaan manusia Allah Ta'ala cipta ia daripada turab, daripada tanah. Tadi Allah Ta'ala beritahu aku cipta makhluk yang mana hidup dia berganti-ganti. Kemudian yang kedua, dia tu bahan yang Allah Ta'ala cipta kita semua diambil daripada tanah. Lepas tu air mani itu tanah. Air mani itu dia tanah lah. Sebab air mani itu terbentuk air mani itu dia mari mana? Mari pada makanan. Mari pada daging. Mari pada air. Mari pada sayuran. Sebenarnya kita makan tanah hari-hari. Air daripada tanah. Daging daripada tanah. Asal dia. Jadi tumbuhan yang kita makan semua tanah. Buah peta tanah. Musangking tanah. Cuma musangking mahal sikit. Tapi dia tu tanah. Kita makan tanah. Jadi tanah yang kita makan Allah Ta'ala buat pelbagai jenis. Kemudian Allah Ta'ala tukar jadi air mani. Air mani itu dihasilkan daripada tanah. Kemudian air mani inilah Allah Ta'ala cipta manusia duduk dalam perut juga daripada tanah. Sebab itulah apabila kita buat turun jenazah, buat turun jenazah ke dalam kubur, sebelum kita lahak ke dia, kita kata minha khalaqnakum, daripadanya nyonya tanah kami cipta kamu. Kita baca ayat tu.
royak ke mayat tu. Bukan royak ke mayat, royak ke kita sendiri. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan pada tanah kami kembali ke kamu semua. Wa minha, dan daripada tanah inilah nukhrijukum taratan ukhra, kami akan keluar ke kamu semula sebagai manusia yang hidup daripada tanah kubur dia tu. Kalau kita mati macam ni, maka Allah Ta'ala waktu ambil kita sesok dengan rupa kita ni pada macam ni. Sinilah. Kalau kita mati, kubur mana? Maka kubur tu kita akan bangun. Dan semua itu Allah Ta'ala kembalikan jadi tanah. Dan daripada tanah kita keluar daripada kubur nanti. Jadi penciptaan manusia daripada tanah. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas uttaqu rabbakum. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah mencipta kamu daripada satu diri. Itu Adam alaihissalam. Jadi kita semua ni bakarnya balik ke Adam. Tak ada manusia tu dia punya bakar dia buluh, tak ada. Teori buluh, tak ada. Saya dulu pernah tulis tesis master MA. Jadi tesis saya tu kaitan dengan penciptaan manusia. Jadi ada teori yang kita kaji. Teori Darwin contoh. Dia kata manusia daripada upman, daripada kera, daripada beru besar tu. Jadi teori dia lah. Jadi manusia ni setelah Allah Ta'ala cipta dia daripada beru, kemudian dia melalui evolusi, melalui perubahan. Daripada buruk dia tukar sikit, akhir sekali jadi manusia. Itu Darwin kata. Darwin itu Yahudi. Darwin ni asal dia Yahudi. Kemudian terlibat dengan fahaman komunis. Macam Karl Marx juga. Dia hampir-hampir sama ya. Kemudian daripada Yahudi ni terlibat dengan fahaman komunis. Dia akhir sekali mencipta teori yang sesat. Kadang-kadang dipercayai oleh orang-orang cerdik pandai. Jadi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya kami cipta kamu daripada satu diri. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kami cipta daripadanya istri. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kami telah kembangkan daripada suami istri ini laki-laki dan wanita yang banyak. Nabi Adam alaihissalam dia nikah dengan Hawa. Nikah tu mana? Menjadi teman dia tu dalam syurga lagi. Tapi jimat tu berlaku dah dalam syurga dah. Jimat tidak berlaku dalam syurga. Jadi teman, saya. Munggah lain jenis ada sayap berlaku. Dalam syurga ni semua malaikat tu ada sayap belaka, terbang belaka. Jadi hak jenis jalan kaki dia dengan Hawa ya. Jadi di mana-mana pun dia ngongeng dua tu. Tapi tidak berlaku jima. Bila berlaku jima? Setelah diturunkan ke bumi. Baru berlaku jima. Baru berlaku hubungan jenis. Tu pun malaikat ajar. Jadi Adam ni tak reti. Dia nak jima isteri dia pun tak reti. Allah Ta'ala atas malaikat ajar cara mana di tempat jima. Dan daripada hasil jima tubiklah keturunan. Ada riwayat kata Adam ni dia punya anak 120 orang. 120 pasal. Sebab dia beranak sepasal-sepasal. Lelaki perempuan. Jadi Allah Ta'ala kembali ke lagu mana? Allah Ta'ala kembali daripada Adam tubik 120 pasal anak. 120 laki-laki dan 120 perempuan. Kemudian untuk Allah kembalikan lagi, Allah buat syariat perkahwinan. Pasal pertama nikah dengan pasal yang kedua. Hak lelaki pasal pertama nikah dengan perempuan pasal yang kedua. Perempuan pasal yang kedua nikah dengan lelaki pasal yang pertama.
Perempuan pasal pertama nikah dengan lelaki pasal yang kedua. Jadi berlaku perkahwinan. Daripada perkahwinan itu tubik baka manusia membiak. Nabi Adam tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dia dah jumpa dengan anak cucu dia seramai 400,000. 400,000 dia dah jumpa anak cucu dia, barulah Allah wafatkan dia. Allah matikan dia dalam usia 1000 tahun. Jadi Allah Ta'ala cipta kita ni, kemudian Allah Ta'ala kembangkan manusia, keturunan dia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami cipta kamu dari kalangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami juga yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah. Bangsa-bangsa kabilah. Ada bangsa tu hitam legah. Hitam legah. Orang-orang Afrika. Hitam legah. Kalau kita pergi mungkin kita jadi raja katanya. Sebab kita seorang orang putih. Kalau lahir itu hitam legah belakang. Jadi nak ayatnya ada bangsa yang Allah Ta'ala buat hitam legah. Ada bangsa putih. Kulit dia putih. Semua pada tanah belakang. Tapi ada bangsa hitam, ada bangsa putih. Ada bangsa pertengahan. Tidak hitam, tidak putih. Ada bangsa hidup dia maco. Bangsa hidup dia maco. Jadi perempuan dia ni jenis hidup maco belakang. Ada bangsa hidup kepek. Jadi semua ni penciptaan Allah. Bapa Allah buat gitu? Nak zahir kudrat. Orang tanya mak, bapa Allah Ta'ala buat tidak ada orang Melayu hidup kepek. Bako Pakistan hidup dia maco. Kan hidup maco lebih comel. Allah Ta'ala nak zahir ke kudrat. Kudrat dia. Kalau dia buat hidup maco belakang, berarti Allah lemah. Allah tidak mampu nak buat hidup kepek atau hidup dia kembang. Allah Ta'ala boleh buat belakang. Apa? Kudratullah. Allah Ta'ala boleh buat putih, Allah Ta'ala boleh buat putih, Allah Ta'ala boleh buat merah kulit, Allah Ta'ala boleh buat hitam. Jadi kami yang telah mencipta kabilah dan qabail, bangsa-bangsa dan kabilah, lita'arafu, untuk kamu berkenalan. Tujuan apa Allah Ta'ala buat? Untuk kita kenal. Untuk kenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bukan Allah Ta'ala nilai berdasarkan hidup kepek, hidup macu, hitam, putih, tinggi, rendah, pendek, panjang. Bukan Allah nilai situ. Allah nilai takwa dia. Jadi kita nak ayatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Kami telah cipta kamu dan kami telah beri rupa paras kamu. Kami telah beri rupa paras. Rupa paras. Jadi rupa paras ni Allah yang tentukan. Tapi rupa parah dia tak lari daripada bangsa. Dia tak lari daripada bangsa. Kalau orang Pakistan kita tengok orang bako dia Pakistan. Tengok rupa dia akan pergi ke bako Pakistan. Kalau dia bako Cina, dia pergi ke Cina. Allah Ta'ala memang buat dah gitu. Dia tidak lari daripada bangsa. Perkahwinan campur. Kadang-kadang campur tu dia kadang-kadang hak mana hak lebih kuat. Juga dalam rahsia Allah. Ayah dia Pakistan, mak dia Cina. Tapi anak pergi ke Cina. Berarti kekuatan baka tu duduk di sebelah ibu. Sebelah ibu dia kuat. Ada orang mak dia Melayu, bapak dia Pakistan. Tubik serupa Pakistan. Tak ada Melayu sikit abu. Bapa sebab baka bapak dia lebih kuat.
Dia lebih kuat ni siapa dia buat? Allah yang bubuh kekuatan baka atau kekuatan keturunan. Jadi ini benar-benar sahih. Yang kita boleh faham bapa sebab Allah walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum, kemudian kami beri rupa paras kamu. Dan Allah Ta'ala buat rupa paras kita memang comel, sesuai hidup kita kan. Kalau Allah Ta'ala buat lubang, Allah kata berkali kena ada alat pula untuk tuduh daripada kena air hujan. Kalau kena hujan je lemah kan. Tapi lubang dia duduk bawah. Hujan secara mana pun air tidak akan masuk melalui hidup. Apa? Sebab Allah buat penciptaan itu sesuai dengan kehidupan manusia di dunia. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami telah titahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Semua sujud ni, semua malaikat yang ada di 7 lapis langit, semua sujud belaka. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dan dia tidak termasuk dari kalangan orang yang sujud. Berarti semua penduduk langit sujud belaka. Hanya satu yang tidak sujud, Azazil. Dia tidak sujud. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Lalu Allah berfirman, bertanya kepada iblis, apa faktor yang menegah kamu daripada tidak sujud ketika aku perintah kamu? Allah tanya dia. Allah khitab ke dia direct, kepada iblis direct. Lalu iblis jawab, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi saya lebih baik ini satu kalimah yang keluar daripada manusia yang pertama dilaknat oleh Allah di atas muka bumi. Saya lebih baik. Saya lebih baik ni kita tidak boleh guna kepada mana-mana orang, tak boleh. Saya lebih baik daripada ustaz ni, saya lebih baik daripada orang tua orang ni, tak boleh. Sebab kalau kita mengguna perkataan itu, maka sebenarnya kita telah meminjam percakapan iblis ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak boleh mengangkat diri kita lebih baik daripada orang lain. Ulama-ulama kita ajar kan, kalau kamu tengok seorang kanak-kanak, kamu kata dia lebih baik daripada saya. Kanak-kanak ini lebih baik daripada saya. Dia belum balik lagi. Budak ni belum balik lagi. Tak ada dosa lagi. Mu ni umur 4-50 dah, dosa bertepek. Jadi kita tidak akan kata kita lebih baik daripada dia. Kalau kamu tengok seorang ahli maksiat, ahli derhaka pada Allah, orang pakai tatu ke, pakai luar jisoyok ke, lengo dia pakai subek ke, kita kata dia lebih baik daripada saya. Bapa dia jadi gitu sebab dia jahil. Kamu tu masjid tiap malam pun masih langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak lebih baik daripada dia. Mesti kita kena pegang gitu prinsip kita. Tidak boleh kita mendakwa kita lebih baik daripada mana-mana orang, kerana apabila kita kata ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, kerana syaitan ni, iblis ni, dia nak suruh kita bunuh. Mu lebih baik pada dia. Berapa? Mu sekian-sekian. 1, 2, 3, 4. Mu AJK masjid. Tok Lebah masjid. Ketua Maya ajak. Ketua Gotu. Ketua God ni. Lalu kita pun kata saya lebih baik. Maka apabila kita kata saya lebih baik, maka kita telah meminjam kata-kata iblis yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tak boleh mutlak. Tidak boleh kita kata saya lebih baik. Bahkan kita kena rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis jawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar.
kau cipta saya daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kamu cipta dia daripada tanah. Tanah. Satu gi pergi tanah. Terasium dia bau gapo. Bau busuk tanah. Kan? Biasa kalau kita kena tanah kita akan basuh tangan kita. Bau busuk. Dan dia tu tepat dipijak. Api ni sifat dia ke dah? Sifat dia menjulang naik. Api sifat dia. Sifat dia menjulang naik. Jadi apabila iblis mengguna logik akal. Dia guna logik akal, dia kata api jauh lebih baik daripada tanah. Satu, tanah ni busuk. Yang kedua, tanah ni tempat makhluk lain pijak. Jin pijak tanah. Sebab bumi ni Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Jadi apabila daripada tanah, dia jin ni duduk di bumi ribu-ribu tahun dah sebelum Allah Ta'ala cipta Adam. Dan dia sudah biasa tengok dia tanah. Bagaimana tanah apabila campur dengan air, bau dia lagu mana. Jadi dia kata, saya lebih baik pada dia kerana saya dicipta daripada api dan dia daripada tanah. Allah tanya dia. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ قَالَ فَاهْبُطْ مِنْهَا. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluar kamu daripada syurga. فَمَا يَكُونُ لَكَ, tidak layak untuk kamu membesar diri. Jadi sifat percakapan saya lebih baik, dia sebenarnya setelah dimasuki oleh unsur sombong. Orang yang kata kepada orang lain saya lebih baik. Biasa percakapan tokoh-tokoh parti politik, ketika dia kempen dalam pilihan raya, semua kata saya lebih baik. Saya lebih baik. Manhaj ni sebenarnya manhaj iblis, metodologi iblis dalam percakapan. Dalam agama dia, dalam agama kita, semua kita kena rasa kita kurang daripada orang lain. Kita kurang dalam ibadat, kita kurang dalam iman, kita kurang dalam baca Quran, kita kurang dalam akhlak, kita rasa diri kita banding dengan orang lain, kita kena rasa kita kurang. Baru itu manhaj agama. Kalaulah tuan-tuan mari masjid ni, dia kata, saya lebih pandai pada ustaz lagi. Kalau kita bila kita duduk dengar tu, ilmu tidak akan masuk kepada orang yang sombong. Mesti tuan-tuan kena rasa saya ni tak ada ilmu. Saya tidak tahu banyak. Tujuan saya mari ni saya nak dengar. Jadi orang yang ada sifat beginilah barulah Allah beri kepada dia. Jadi iblis ni dia kata mana? Dia kata saya lebih baik daripada dia. Kamu cipta saya pada api dan kamu cipta dia daripada tanah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fahbut minha, keluar kamu daripada syurga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak layak untuk kamu sombong membesar diri di dalam syurga. Fakhruj, keluar. Fa innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu dimasukkan dalam golongan yang hina. Turun ni daripada ketua malaikat. Nanti kita akan bicara. Kita pun tahu Azazil ni diberi kerajaan pemerintah di langit dunia. Jadi pemerintah dia memberi arahan kepada segala jin, segala malaikat, memberi arahan, tugasan setiap hari yang dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah ni mari daripada Allah, bui ke Azazil. Azazil ini akan bui kepada makhluk-makhluk lain pada kalangan malaikat, dan Allah kata keluar kamu karena kamu sombong, minas saghirin, dan kamu telah termasuk daripada golongan yang hina. Qala fa'zirni ila yaumi yub'atsun. Lalu Azazil
kata kepada Allah. Tengok dia tak ada minta maaf sikit apa. Dia kata lagi, lanjutkan usiaku, lanjutkan umurku hingga ke hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu daripada makhluk yang dilanjutkan usia. Qala fabima aghwaytani. Lalu iblis pun jawab, sesungguhnya dengan apa yang engkau lakukan kepadaku. Macam dia memberontak lawan Allah. Dengan apa yang kamu lakukan kepadaku, la aqudanna lahum, aku akan sekat mereka ini manusia keturunan Adam, siratakal mustaqim, jalan kamu yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka daripada sebelah depan, sebelah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum, dan kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka ini bersyukur. Ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia panggil perjanjian yang Allah Taala telah buat dengan iblis, iaitu Allah panjangkan umur dia hingga ke hari kebangkitan. Jadi dia minta hingga ke tiupan sangkakala yang kedua. Sebab tiupan sangkakala kedua ni baru manusia bangkit daripada kubur. Tapi dia akan mati di tiupan sangkakala yang pertama. Dia minta umur dia panjang sampai sangkakala yang kedua. Tapi Allah Ta'ala beri ke dia umur tiupan sangkakala yang pertama. Berarti dia mati sekali dengan kiamat dunia. Allah, iblis dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Azazil ni sampai lah ni dia masih hidup lagi, dan dia masih berkahwin lagi, masih jimuk isteri dia lagi, tubik anak-anak yang dinamakan khannas, untuk menggoda manusia supaya manusia ini rusak. Ini yang berlaku kepada penciptaan Adam alaihi salam. Kita berhenti sekat itulah. Sambung mula 10. Jadi itu di antara ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan Adam alaihi salam. Pertama, Adam daripada tanah. Kedua, Adam makhluk yang Allah Ta'ala cipta, hidup dia berganti-ganti. Ketiga, Adam alaihi salam, Allah Ta'ala buat tubik daripada dia bangsa-bangsa dan kabilah. Keempat, Allah Ta'ala cipta Adam AS dan Allah ramaikan zuriat Adam melalui perkahwinan, kemudian lahir zuriat keturunannya memenuhi permukaan bumi. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'na haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.